الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Tuan Nazir dan Timbalan Nazir Ahli Jawatan Kuasa Masjid Putra Perdana, yang dikasihi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, inayah, hidayah daripada Allah. Pada pagi ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama beribadah memuji-muji Allah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung perbincangan kita dalam kitab terjemahan Al-Qawlut Tam fil Ahkamil Ma'mum wal Imam. Tuan-tuan puan-puan boleh buka muka surat 95. Nombor 149. Sunat menyuruh seorang memanggil imam yang tetap ke masjidnya. Jika hadir satu jemaah kepada sesebuah masjid yang ada baginya imam yang tetap, yakni imam yang dilantik dan pada waktu yang hendak didirikan sembahyang ia tidak hadir ke masjidnya, maka disunatkan kepada mereka yang jemaah yang hadir itu bahawa menghantarkan seorang daripada mereka untuk menjemput siapa tu? Imam tu lah, supaya ia imam itu hadir mengimamkan sembahyang jemaah. Dan kalau takut luput waktu sembahyang, maka disunatkan seorang yang lain mengimamkan sembahyang mereka. Dia kata kalau kita datang ke masjid, imam tak ada, imam yang dilantik, imam yang tetap tak ada, tak hadir. Imam yang kedua tak ada, imam yang ketiga tak ada, maka dia kata sunat sunat kita pergi panggil tu imam. Jangan kita sembahyang sendiri-sendiri, jangan kita lantik di kalangan kita terus. Dia kata melainkan imam tu duduk jauh, duduk mana saya pun tak biasa sini kan, mana duduk taman sana ke imam, nak panggil lama, ambil masa 20 minit pergi balik. Yang tu tak perlulah kita panggil. Kalau imam ni duduk dekat sini je, jadi kita pun pergi panggil. Takut dia tengah bersiap tu tapi tak terlewat sikit, kita panggil dia. Dan itu sunat. Sunat kita panggil imam dia. Tapi kalau jauh tu tidaklah. Dan kalau takut luput waktu semayang, kalaulah semayang tu dah lewat benar dah, takut habis waktu semayang, tambah waktu maghrib, maka disunatkan seorang yang lain, hak mana yang ada tu, yang berkelayakanlah pada solat ni, dia betul bacaan dia, betul perbuatan solat dia, maka orang inilah mengimamkan sembahyang mereka yang hadir. Dan berkata Imam Nawawi, jika takut menimbulkan fitnah, maka hendaklah masing-masing sembahyang bersendirian.
dan disunatkan kepada mereka sekiranya imam hadir mengulangi sembahyang mereka dengan berjamaah sertanya. Kata Imam An-Nawawi, tambahan daripada masalah ini ni, dia kata jika takut menimbulkan fitnah, takut imam datang, mana tak tunggu kita, nak marah dia, takut dia marah, takut orang kata nak rampah jawatan tu imam, contohlah kan. Jadi takut fitnah, kita sembahyang sendiri-sendiri. Kata Imam An-Nawawi, kalau tak ada fitnah apa-apa, tak apa. Kadang-kadang imam, bukan kadang-kadang, biasanya imam ni dia hati, orang hati bersih, hati bersih. Tengok, mujur ada orang jadi tu imam, dia kata aku terlewat hari ni. Tapi kalau hati tak berapa bersih sikit, mana tak tunggu aku. Nah, ni macam-macam, ni tu macam-macam lah. Dah, sangkaan-sangkaan tu, takut fitnah, buat sendiri-sendiri. Kalau dia datang, kita pakai ikut dia pula, sunat. Tak ikut pun tak apa. Tapi kalau dia datang kita nak ikut, hukum dia sunat. Solat sekali lagi sunat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, sampai begitu sekali takut fitnah. Apatah lagi ada orang tanya, ada orang tanya saya lah, saya tak ingat di masjid mana. Dia kata, Ustaz, kalau tak imam tu tak betul dengan sembahyang, tak betul, kita pergi ke depan seorang, kita rampah jadi imam. Maknanya dia sembahyang tak betul, kita naik jadi tak imam. Boleh tak? Mana boleh tuan-tuan? Tak boleh. Ya? Kecuali mau undur diri dia rasa dia, contohnya ada satu video tu mungkin saya cerita dah sebelum ni. Imam tu dia tak keluar suara dia, tengah solat tak keluar suara. Tak keluar suara, tak boleh nak baca dah. Maka dia pun undur. Imam hak satu lagi ni naik. Tu tak apa, maknanya dia berundur, hak ni naik. Dia tak boleh. Dia macam apa ni, pemerintahan politik juga, dia tak boleh nak rampasan kuasa macam tu. Dan dia berundur, kita naik. Saya tak perhati, kita tak perhati apa yang berlaku dalam konsep imam dan makmum ni, sama dalam politik, tuan-tuan. Imam tak betul, kita tegur. Pemimpin tak betul, kita tegur. Kalau tak dengar juga, majoriti tegur, tak dengar juga, kerah kepala. Mufarakah. Mufarakah. Kalau selalu tak betul, buat tak betul je, kata imam lah. Jangan ikut dia, nanti imam lain. Tapi jangan rampah kuasa dengan cara tak betul. Dah. Jadi imam undur, kita naik. Tu cara dia. 150. Tidak makruh makmum yang dibenci oleh ahli masjid hadir sembahyang di masjid. Yang hari tu kita bincang imam yang dibenci. Tak, kita bincang hak bulan lepas. Imam yang dibenci oleh jemaah, solat dia tidak diangkat walaupun sejengkal daripada kepala. Maka ulama hurai lagi, yang dibenci itu benci pada syarak. Dan yang dibenci itu yang kata tak diangkat sejengkal walaupun sejengkal daripada kepala tu, iaitu apabila dibencinya separuh ataupun lebih daripada semua jemaah dia tu, separuh yang benci pada dia. Kalau kurang daripada separuh, tak kena, tidak termasuk pada yang tidak diangkat solatnya. Bagaimana pula makmum yang dibenci? Dia ni orang benci belaka dia. Dia curi ayam orang ke, dia tak pukul orang ke, dia mari solat. Orang Gedabai mari dah, kita kata. Orang Samseng datang. Jadi kita pakat benci dia datang. Kan ambil duit masjid kah? Macam-macam lah kita ni, hati tak bersih ni. Jadi
makruh ke tidak makmum yang dibenci itu datang ke masjid? Orang lain benci belaka ke dia, dia datang juga ke masjid. Ya? Makruh ke tidak? Jawab dia kata tidak makruh makmum yang dibenci oleh ahli masjid hadir sembahyang di masjid walaupun orang semua benci pada dia. Telah dinaskan oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah bahawa seorang makmum yang dibencikan oleh ahli masjid tidaklah makruh ia menghadirkan sembahyang berjamaah bersama-sama ahli masjid itu. Demikianlah diterangkan masalah ini oleh pengarang kitab Syamil dan At-Tatimmah. Imam Syafi'i yang sebut benda ni, dia kata kalau orang benci ke kita pun tak apa, kita mari jadi makmum je, tak jatuh hukum makruh kalau kita datang ke masjid. Ini untuk makmum. 151 dia lain-lain dia masalah ni dah. Masalah 151 hukum lain pula. Hukum berimamkan orang yang mengikut imam yang lain. Tidak sah sembahyang seseorang makmum yang berimamkan orang lain. Tak sah seorang makmum ni dia menjadi imam kepada orang lain. B ni duk ikut A. Nah, B ni duk ikut A solat. Jadi C datang, dia ni tak puas hati dengan A tu. Nah, ada nak bergaduh ke apa semua, dia tak nak ikut A, nak ikut B. Padahal B tu ikut A. Maknanya B tu makmum. Dia nak pergi ikut makmum. Boleh ke tidak? Tak boleh. Dah? Tak boleh. Melainkan katakanlah B itu adalah makmum yang masbuk, A siap, B pun bangun satu rakaat lagi dia ikut. Itu tak apa. Tapi masa tengah-tengah B tu ikut A, dia tak boleh. C ni nak datang nak ikut B, tak boleh. Dah? Dan orang yang tidak terkaya sembahyangnya daripada qada, seperti sembahyang orang muqim, yang orang musafir, dengan bertayamum, bukan musafir dan berimamkan orang yang boleh mempelajari Fatihah. Satu-satu dia kata dan tu dan apa? Dan tidak sah lah. Dan tidak sah tu, dan atah tu, dan tidak sah orang yang tidak terkaya sembahyangnya daripada qada, seperti sembahyang orang mukim, orang yang bukan musafir, dengan bertayamum. Kita ikut orang yang apa ni? Orang yang bertayamum, dia bermukim, ya? Orang yang sembahyang orang mukim bukan musafir dengan orang bertayamum. Dia kata ada orang yang tidak terkaya sembahyangnya daripada qada, maknanya orang yang dia solat dia kena qada. Dah? Siapa solat yang kena qada ni tuan-tuan? Orang yang tayamum. Macam mana? Dah? Dia tayamum ni ada dua keadaan tuan-tuan. Satu, tayamum dengan sebab cedera pada anggota wuduk. Anggota wuduk ni apa? Muka, hak wajib lah, hak wajib. Muka, tangan hingga siku, kepala, kaki. 4 lah. 4. Ni orang kata wuduk ni 4 basah 2 kering. Apa 2 kering? Niat dengan tertib. Niat dengan tertib. Jadi muka, tangan hingga siku, kepala, kaki. 4. Jadi
Kalaulah dia dia cedera, salah satulah, katakanlah dia cedera pada kaki. Kaki cedera, dia pun balutlah kaki tu, maknanya kaki tu tak boleh kena air. Kaki tu tak boleh kena air. Maka dia ni kena ambil wuduk macam biasa. Dan katakanlah kaki yang tak boleh kena air tu kaki kanan, maka dia wajib basuh kaki kiri. Ambil wuduk macam biasa, basuh kaki kiri. Kaki kanan hak tak boleh kena air ni kena tayammum. Bukan tayammum atas kaki. Tayammumnya ambil debu tu, sapu muka dan tangan hingga siku. Hak ni tayammum ni untuk ganti mana? Ganti kaki tadi. Dah? Katakanlah kenanya, hak tak boleh kenanya jari. Jari balut gitu. Kaki hak boleh kena, biar kena air. Katakanlah jari kaki ni terbalut gitu. Tapi hak lain ni boleh kena air. Kena basuh dulu dengan air. Hak ni hak boleh kena. Hak sikit ni ganti dengan tayammum. Nampak tuan-tuan Orang yang tayammum ni, tayammum kaki, dengan sebab kaki dia ni, dengan sebab cedera kaki dia, solat dia bila dia solat, masa waktu dia solat, dia tayammum maka dia tak perlu qadha dah. Bila dia sihat nanti, dia tak perlu qadha dah. Maka ulama dia sebut, kalau cedera pada anggota tayammum, anggota tayammum tu anggota wuduk lah juga, nah, iaitu apa? Anggota tayammum, muka ataupun tangan. Muka ataupun tangan. Katakanlah tangan dia balut. Jadi dianya ambil wuduk macam biasa juga. Muka, bila basuh tangan yang ni berbalut, basuh hak ni. Kalau berbalut sini, kena basuh hak depan ni. Dah. Kepala, sapu kepala, basuh kaki. Dia solat. Tayammum tu apa? Listibahatis solat. Untuk mengharuskan solat. Tayammum tu bukan mengangkat hadas. Tayammum tidak mengangkat hadas, tapi untuk mengharuskan solat. Maka dia masuk waktu tayammum langsung solat. Nanti dia sihat, tangan dia okey, dia kena qadha juga. Dia kena qadha solat tu. Sebab cedera pada anggota tayammum. Nah, bila kita cedera pada anggota wuduk yang bukan anggota tayammum, tak apa lagi. Tapi cedera pada anggota tayammum, bila kita sihat kena qadha lagi hak tu solat kita. Tapi tidaklah diberati seperti orang yang tinggal solat sengaja, orang yang tertidur terlepas solat. Lah, yang ni kita dah buat dah, cuma kita nak ikut hukum qadha lagi. Jadi dia kata tidak sah seorang itu, kita ikut seorang makmum tu ikut ataupun berimankan orang yang tadi, orang yang kena qadha tadi. Tak sah, dia kata. Dan tidak sah juga berimamkan orang yang boleh mempelajari Fatihah tetapi ia tidak mempelajarinya. Maknanya orang ni baca tak betul Fatihah, tapi dia tak belajar. Dah lah tak betul, tak belajar. Maka tidak sah kita mengikut dia. Tak sah kita mengikut dia. Tapi kalau kita ni tahu dia dak belajar, tapi tak berapa betul lagi, tak berapa betul pun, tidaklah kata kesalahan yang besar, maka sah kita ikut dia. Tapi hak ni ada peluang belajar, kita tak belajar. Sayang tuan-tuan Jadi kita ni suratul Fatihah ni satu-satunya surah
yang wajib kita belajar semua. Fardu ain kita belajar. Surah lain tak apa, fardu kifayah. Al-Fatihah fardu ain. Maka tuan-tuan, saya sarankan pada tuan-tuan lah, kita belajar Fatihah ni bila? Masa umur 10 tahun, 8 tahun, 10 tahun tu lah. Kan sekarang ni tuan-tuan, silibus kita ni, sekolah anak-anak kita, yang nak betulkan bacaan, yang nak betulkan solat, bila tuan-tuan? Sekolah rendah. Masuk sekolah menengah, dia tak belajar dah solat. Belajar haji, hak tinggi-tinggi lah. Dah? Jadi kalaulah kita tak betulkan hak kita belajar hak sekolah rendah dulu, tak ada dah dari sekolah menengah masuk U, ambil bidang lain pula. Tak ada. Bidang lain tu tak apalah, tak kisah nak engineer ke, arkitek ke, tapi masjid pula tak mari pula. Dah, orang tak buat kelas-kelas Quran tak masuk juga. Maka Fatihah dia tu sampai ketua tu hak belajar sekolah rendah. Jadi sebab itu kita kena cek tuan-tuan, Fatihah kita tu walaupun kita rasa lancar. Anak-anak murid saya ingat ajar sekolah rendah, saya kata baca Fatihah, baca lancar. Supaya kita juga lancar. Saya kata lancar tapi tak betul. Terkejut budak-budak. Lancar awak baca tapi tak betul. Kita orang dewasa pun kadang-kadang kalau semayang zuhur asar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fatihah apa tu tuan-tuan? Baca apa tu? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Tak sah solat tu. Jadi saya sarankan pada tuan-tuan lah, kita sama-sama perbetulkan bacaan Fatihah kita. Kalau tuan-tuan jumpa ustaz-ustaz hak mari ke, tahan ustaz tu, ustaz ada masa tak 3 minit? Kenapa ustaz kata? Tolong dengar Fatihah saya ustaz, tak sampai pun 3 minit. Tak dengar. Okey dah tu ustaz kata. Lepas tu nak kemas lagi, datang ustaz lain pula. Tak ambil masa ustaz sikit dalam 2 minit ke? Kenapa? Dengar Fatihah saya. Dah. Kita baca. Tak kata okey tu. Boleh 2-3 orang lah, confirm lah. Betul lah Fatihah kita nya. Dah. Kalau malu dengan ustaz, suruh kawan-kawan kita dulu dengar. Aku nak betul Fatihah ni, mau dengar dulu. Lepas ni aku nak ustaz pula dengar. Contohlah kan. Hak tu yang perlu kita baiki, wajib kita baiki. Dah? Dia kalau kita buat kelas mengaji, kita tahu baca Fatihah. Dah? Ada apa ni kenalan saya lah di Seri Gombak tu. Dia kata dia ada orang yang bagi dia sedikit wang lah untuk buka kelas cara berkala lah. Buat kelas, dia pun pilih lah kawan-kawan dia hak masjid je, hak pakai jubah-jubah mari masjid kan, berjanggut molek. Buat kelas ni, kita buat kelas baca Quran. Sebab kelas ni ada orang sponsor. Dah? Orang hak mengajar pun ada orang sponsor. Maka dia kata bila kita buat kelas tu, kita dok sangka lah, dia cerita lah, kita dok sangka hak mari berjubah tu hak berjanggut, dia kata bacaan betul Allah. Dia kata ustaz seorang-seorang baca. Alah, kita tak boleh nak ina orang, tapi maknanya bacaan dia tu tidak seperti pakaian dia. Macam itulah. Jadi kita nak baiki, bukan kita nak merendahkan orang. Kita jangan malu. Jangan sekali-kali malu untuk memperbaiki solat kita, bacaan kita. Kalau malu, inilah yang dipanggil orang yang sombong. Sombong dia. Sombong apa? Dia tak kata tapi seumpama. Biarlah aku tak reti pun, asal orang tak tahu aku tak reti. Biarlah aku solat tak betul pun, asal orang tak tahu aku jahil, aku tak reti.
sombong dia dengan Allah. Maka kita rendahkan diri kita. Orang nak ketawa pun ikut mulah nak ketawa pun tuan-tuan. Tapi aku nak betulkan Fatihah aku. Ada satu masjid tuan-tuan, ni Tok Imam dia cerita, malam Jumaat kita nak baca surah Yasin, bagi surah Yasin seorang-seorang baca. Satu hari orang hak lama tu tak biasa baca surah Yasin tu. Satu hari dia pegang Yasin terbalik. Pegang Yasin terbalik. Orang pun tegur, Tuan Haji, terbalik tu. Dia punyalah malu tuan-tuan, rupanya tak tahu baca. Orang olah surah Yasin, pegang surah Yasin, tak tahu baca tuan-tuan. Orang tegur tu bukan kata nak malukan dia ke apa. Jadi kalau dia mengaku saya sebenarnya tak pandai baca, tak boleh kau tolong ajar saya kau. Ni tidak, orang tegur tu rasa malu. Dia kata, Tok Imam dia kata, tak datang dah masjid, tak tahu pergi masjid mana lah. Tak datang dah masjid. Lepas tu sampai bila kita nak dalam kejahilan, tidak pandai, ketidakpandaian. Kejahilan bila? Siapa bila? Maka sebab tu kita kena perbetulkan. Walaupun kita AJK masjid, walaupun kita apa jawatan di masjid, jangan duk malu. Orang kelas ngaji Quran masuk, pertama baca Fatihah, lepas Fatihah juga rasa tak nak belajar dah, terpulang lah. Tapi Fatihah biar betul untuk kita sendiri. Dan orang sembahyang kerana hormat waktu, tak sah juga kita ikut. Sembahyang kerana hormat waktu. Sembahyang hormat waktu ni memanglah orang kata tak ada zaman Nabi. Ini hak pendapat ulama saja. Macam mana sembahyang hormat waktu ni tuan-tuan? Sembahyang hormat waktu ni, kita tengah jam balik kampung ni tak lama ni, raya haji ni. Balik kampung, masuk waktu Zuhur, jam teruk ni, penuh, tengok surau penuh, hak ni penuh, masjid penuh. Kita pergi jamak takhir kita pergi jamak takhir tu, masuk asar tu duk cari surau penuh juga, sampai dekat-dekat dengan nak habis asar. Habis asar tu tak boleh nak berhenti dah, dia tengah stuck di tengah-tengah. Macam saya dulu mujurlah tak melibatkan waktu solat. 4 jam tu, 4 jam di lebuh raya antara Lipih ke Gua Musang tu, 4 jam tu, situ saja. Tak berhenti terus. Boleh turun sembang-sembang, kalau orang nak berhenti isap rokok. Kalaulah melibatkan waktu solat tu, nak buat apa tuan-tuan? Nak ambil wuduk pun tak boleh, nak berhenti pun tak boleh. Nak berhenti, orang nak bergerak, nak berhenti tak boleh. Nak menghadap kiblat mungkinlah ada di apps kita tu menghadap kiblat, tapi kita dalam kereta, kiblat kat ni, kita nak mengandu kat ni, wuduk pun tak boleh ambil, tayammum pun tak boleh. Jadi dalam keadaan begitu, kita pun solatlah. Solat itu kerana menghormati waktu. Seolah-olah kita ni nak bagi tahu Allah, ya Allah, aku ni tak mampu nak solat, tapi aku tak nak meninggalkan solat begitu sahaja. Aku nak buat juga solat ni, sekadar yang mampu. Sambil bawa kereta, salli faradhu zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Contohlah, Allahu Akbar, tangan pegang steering, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Macam tu. Sebelum tu pesan anak ayah nak solat ni, jangan dek tegur ayah. Baca Fatihah, lepas tu nak rukuk, Allahu Akbar, rukuk rukuk macam mana? Tak payah tunduk macam ni, rukuk Allahu Akbar, niat macam rukuk lah, anggap macam rukuk, Allahu Akbar, sami Allahu hamdah, sampai habis 4 rakaat ke habis solat. Solat macam ni kena qadha.
Kena qada lah solat tu. Buat apa buat juga kalau kena qada. Tadilah tak nak meninggalkan dengan sengaja depan-depan mata kita tinggal. Ayolah kita tertidur lah depan mata kita tinggal solat. Umpama gitu. Kita tak nak tinggal macam tu, kita buat juga. Tu dipanggil solat menghormati waktu. Solat atas kenderaan tidak perlu qada. Solat atas kenderaan bukan menghormati waktu. Nabi solat atas kenderaan. Nah, contohnya kita solat atas kenderaan, apa tak kira lah atas kapal terbang nak pergi haji. Masuk waktu kita boleh ambil wuduk, boleh tayamum. Dah. Bukan kita bawa kapal terbang tu. Tayamum ataupun kita dah ada wuduk dah awal-awal. Kita nak solat. Solat tanya kru lah, pramugari ke pramugara ke mana arah kiblat. Dah. Kalau dia ada tempat untuk solat, solat situ. Kalau tak ada tempat untuk solat, kena duduk tempat duduk kita ni, maka kita tanya dia, kiblat mana? Dia kata kiblat kau ni, kita menghadap kau ni. Macam mana nak solat? Duduk macam ni lah. Nah, terpaksa tidak menghadap kiblat lah sebab payah. Nah, tapi kalau boleh tunggu dulu, takut kapal terbang tu pusing sikit sama dengan arah kiblat, tunggu sekejap ke apa semua lah. Contohnya kita dah tengok kompas ke, kompas boleh tengok dalam kapal terbang, boleh tak? Jadi lah tengok tu, jadilah sama dengan arah kiblat lebih kurang. Allahu Akbar. Solat selesai solat tu, solat dalam keadaan duduk lah. Dah, tak berdiri. Sebab tak mampu nak berdiri. Diri apa dalam kapal terbang. Nah, solat duduk. Selesai solat habis, tak payah qada apa. Itu bukan menghormati waktu tu. Solat di atas kenderaan. Atas kenderaan. Maka tak boleh ataupun tak sah kita ikut orang yang solat kerana menghormati waktu. Tak sah lah kita nak ikut dia. Dan orang yang sembahyang bertelanjang. Orang sembahyang telanjang tak sah. Nah, ada dalam apa ni, dalam Facebook lah, ada seorang ustaz ni, dia fahaman Wahabi, tuan-tuan. Sebut jelas fahaman Wahabi. Dia ambil dalam satu kitab seorang ulama yang wali yang bogel, yang telanjang, dia kata dalam bahasa Irian. Nah, sedangkan dia kata pelik popok wali ni, dia kata dia nak fitnah lah. Pelik popok wali ni, ada hak wali hak telanjang, baca khutbah telanjang, dia kata. Dia orang Arab hak cakap tu. Dia kata khutbah telanjang. Jadi bahasa kitabnya sebenarnya, kata seorang lagi orang Melayu kita, dia kata di situ telanjang, di situ bukan makna telanjang bogel. Telanjang di situ maknanya tidak berbaju. Bukannya irian tu maknanya telanjang bogel saja, tak. Istilah dia tidak berbaju tu juga dia panggil telanjang, tapi tetap menutup aurat. Itu istilah dalam apa ni, dalam bahasa Arab. Padahal dia tu bahasa Arab, orang Arab dah tak faham. Jadi tuan-tuan, cuba logik tuan-tuan. Katakan ulama tadi yang kata Tok Wali tadi, orang duk ikut dia, Tok Wali tu naik khutbah telanjang. Tuan-tuan nak dengar ke? Nak ikut ke? Logik sikit kita ni. Dah, jangan duk fitnah orang macam tu. Kita benci kepada Tok Wali, wali-wali Allah. Jangan fitnah macam tu. Kita kalau tak iman kita telanjang, kita bukan tak wali, tak iman kita. Tak iman tu kau, saya naik. Apa telanjang bogel ni? Dah. Kau tak ada naik lagi, orang pegang dah, ikat letak dalam bilik. Lalu telanjang tuan-tuan .
Jadi janganlah kita fitnah. Kenapa zaman fitnah ni orang benci pada wali-wali Allah, benci pada orang yang ada karamah. Tu saya pelik. Jadi kita ni tak boleh ataupun tak sah lah sembahyang dengan orang bertelanjang. Telanjang bogel lah. Tapi kalau tu imam tu telanjang di sini, maknanya tak pakai baju saja, tutup aurat, boleh? Boleh, tak ada masalah. Tu imam tu tutup aurat lagi, cuma tak pakai baju. Ada kalau kita tengok Datuk Wali ada, macam Tok Kenali ada, dia suka juga tak pakai baju. Tak pakai baju. Ada seorang wali Allah lah, saya kenal, saya jumpa dulu, dah meninggal. Dia tak pakai baju, tak mengajar. Tak mengajar, tak pakai baju. Tapi bila dia apa ni, nak solat tu, dia ambil kain apa panggil? Kain, bukan serban, kain apa? Orang nak pakai kain batik lepas ya. Dia balut tu, tubuh dia macam tu ya. Dia balut gitu, dia solat Allah. Orang duk panggil wali Allah lah, wallahu alam lah, tapi dia tak baju. Tu tak ada masalah. Tuan-tuan, hak yang bertelanjang di sini, telanjang memang tak pakai baju, tak pakai seluar. Memang tu nampak aurat lah. Dan dia kata tak sah sembahyang yang terikat kepada sebatang kayu jika kita katakan wajib atas mereka mengulangi sembahyang. Itu pelik ni. Sembahyang yang terikat kepada sebatang kayu, nak rukuk macam mana, nak sujud macam mana. Dan dikata tak sah juga jika berimamkan ia dengan salah seorang yang mana ia seperti hal mereka itu tidaklah sah sembahyangnya mengikut pendapat yang sahih. Dia kata tidaklah kita tak sah kalau kita ikut imam yang dia ni memang tak sah solat dia. Solat dia terbatal dah, kita ikut juga tak sah. Maka tak sahlah kita. Syarat sah solat ada berapa? Ada 5. Contohnya bersih daripada najis. Tok imam ada najis di baju, nampak jelas najis, taik cicak ke, taik burung ke atas baju dia, kita pergi ikut dia juga. Sah. Kita tak sah, dia pun kena solat semula jugalah. Kita ni jelas-jelas tak sah. Jadi imam yang tidak berwuduk tak sah. Tak sah solat. Kita berimankan imam yang tidak berwuduk. Jadi ada setengah-setengah ustaz, dia nak bawa fahaman dalam mazhab lain. Dia datang ke sini mazhab, dia tahu kita majoriti mazhab Syafi'i. Tak boleh batal wuduk sentuh kulit suami isteri ni. Ni yang berlaku ni, saya cerita ni, ada berlaku. Dia bawa kefahaman dia tu pada masjid-masjid. Dia kata, saya ni dengan isteri saya tak apa, walaupun bersentuh tak sah tak batal wuduk saya. Dia ijtihad macam tu. Maka kita kata tak salah kalau dia nak ikut pegangan dia tu. Mazhab lain adalah macam tu. Tapi yang pertama salahnya, kenapa nak beritahu pada jemaah yang Syafi'i? Bila dia beritahu, maknanya bila dia datang ke masjid kita, katakanlah ustaz tu datang masjid ni, dia kata saya dengan isteri saya tak apa, setuh pun tak batal wuduk. Saya pegang begitu, tuan-tuan terpulang lah kalau dia kata macam tu. Maka tuan-tuan, jangan lagi bagi dia jadi imam. Sebab kemungkinan tu ada, walaupun kemungkinan tidak, tapi kemungkinan tu ada. Sebab dia ijtihad. Kemungkinan ada bahawa dia ni mungkin nak turun rumah, nak datang kuliah tu dia cium isteri dia, dia bersalam dengan isteri dia. Kemungkinan ada. Maka awal-awal lagi kita
Jangan bagi dia jadi tok imam. Sebab itu tuan-tuan, masjid kita ni, ikutlah masjid mana, masjid lah kita ni yang ada imam yang dilantik. Mari siapa-siapa pun, ustaz yang hebat macam mana pun, tok imam, imam kita. Afdal tok imam kita. Jangan bagi orang lain, tok imam kita. Dah? Bersalahan masalah ikutan orang ummi dengan ummi sepertinya, maka sahlah sembahyangnya, yakni makmum yang ummi itu. Dia kata kalau ummi ni maknanya orang tak erti baca lah, bacaan dia salah, Fatihah dia salah, tapi hak mengikut dia pun bacaan salah juga, maka dua-dua sah. Tok imam baca salah, makmum pun baca salah juga Fatihah. Sebab kawasan tu tak ada orang lain, pok-pok dia je ada, hak baca salah belaka, sah. Tapi kalau ada hak baca betul tapi dia tak nak jadi imam, dia jadi makmum, dia seorang yang tak sah solat dia. Habis situ. Nah, wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung hukum berimamkan kanak-kanak pada sembahyang Jumaat.